Okey, so untuk video kali ini pula, cikgu akan ajar sambungan daripada tajuk elektronik pula. Okey, untuk video yang terakhir dalam playlist elektronik, kamu boleh lihat adalah video tentang diod. Okey, iaitu pincang hadapan dengan pincang songsang. Okey, jadi video kali ini cikgu akan buat sambungan daripada subtopik diod. Okey, iaitu dia masih lagi dalam bawah subtopik diod, iaitu kegunaan diod ataupun aplikasi diod. Okey. Untuk sedia maklum, kita tahu diod ni adalah satu peranti elektronik yang mempunyai dua terminal. Okey, dia ada terminal anode dengan kathod. Dia diperbuat daripada semikonduktor jenis P dan juga jenis N. Okey, kamu dah belajar, kamu boleh tengok kat video sebelum ni macam mana nak hasilkan semikonduktor jenis P dengan N, iaitu melalui proses pendopan. Okey. So, jadi untuk aplikasi diod, okay, kita tahu sifat istimewa diod ni dia membenarkan arus mengalir dalam satu arah. Okay. Dia akan membenarkan arus mengalir dalam satu arah. Jadi, arus tu kalau mengalir pada arah berdatangan, tak boleh lalu pada diod. Kerana sifat diod tu memang membenarkan arus mengalir dalam satu arah. Okey, jadi daripada sifat dia yang membenarkan arus mengalir dalam satu arah tu, kita boleh jadikan proses rektifikasi. Okey. Jadi kalau tengok pada rektifikasi ni adalah suatu proses yang menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Okey. Nama proses tu adalah rektifikasi. Okey, dia menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus ataupun dalam bahasa Inggeris alternating current to direct current. Okey, maksudnya rektifikasi ni adalah menukarkan AC kepada DC. Okey, alternating current to direct current. Okey, contoh yang mudah macam ni. Okay, arus ulang-alik, sumber yang paling mudah kita dapat arus ulang-alik adalah daripada soket elektrik. Okey, soket elektrik dekat dinding rumah kita ke, dekat mana-mana soket elektrik dinding sekolah ke. Okey, elektrik tu akan mengeluarkan arus ulang-alik. Okey, itu paling mudah nak dapatkan arus ulang-alik. Okey, untuk arus terus pula, paling mudah kita nak dapatkan adalah daripada sel kering ataupun daripada bateri. Okey, jadi arus ulang-alik daripada soket elektrik, arus terus daripada sel kering ataupun bateri. Okay, itu contoh yang paling mudah cikgu nak share. Macam mana nak tahu arus ulang-alik ataupun arus terus. Okay, sumber dia datang daripada mana. Okay, sekarang arus ulang-alik ni kita boleh tukarkan kepada arus terus. Okay, arus ulang-alik boleh tukar kepada arus terus. Proses tu dinamakan proses rektifikasi. Okay. Rektifikasi ada dua jenis, rektifikasi gelombang separa dan juga gelombang penuh. Okey, untuk video ni cikgu akan tunjuk dulu rektifikasi gelombang separa. Okey, ataupun half wave rectification. Okey, half wave rectification. Okey. Sebelum kita tengok rektifikasi gelombang separa ni, kita kenal dulu macam mana bentuk graf ataupun corak pada OSK untuk arus ulang-alik ataupun alternating current. Okey. First, kamu kena kenal dulu, okay, simbol ni adalah simbol arus ulang-alik. Okay. Kemudian kita sambungkan sumber arus ulang-alik tu dengan satu perintang tetap kat sini. Okay. Kat sini adalah perintang tetap. Kemudian kita sambungkan dengan OSK ataupun osiloskop sinar katod. Okay. Osiloskop sinar katod ataupun bahasa Inggeris CRO. Cathode Ray Oscilloscope. Okay. Cathode Ray Oscilloscope. Okey, di mana alat OSK ni kamu akan belajar dalam bab elektronik ini juga dalam sebelum subtopik kepada diod ni. Kamu ada belajar dalam pancaran termion. Okey. Okey, dalam OSK ni dia akan menunjukkan corak gelombang arus ulang-alik. So inilah petak-petak kat sini adalah skrin OSK. Okey, petak-petak ni adalah skrin OSK. Okey, so benda yang paling penting kamu kena ingat, ciri-ciri arus ulang-alik ni adalah terminal dia sentiasa berubah-ubah. Okey, maksudnya mula-mula atas terminal positif, bawah terminal negatif, kemudian dia akan alternate, dia akan tukar. Bawah jadi positif, atas jadi negatif. Okey, yang ni yang kamu kena ingat. Okey, maksudnya sifat arus ulang-alik ni, dia punya terminal dia sentiasa bertukar tanda. Okey, contoh cikgu bagi paling mudah adalah sel kering. Okey, kita tahu sel kering ada positif, negatif. Okey, macam ni je kan. Okey, ni mentol. Okey, bila kata sel kering, maksudnya terminal dia tetap. Maksudnya yang panjang ni akan sentiasa positif, yang pendek ni akan sentiasa negatif. Maksudnya dia tak akan bertukar. Dia tak akan jadi panjang tu negatif. Okey, maksudnya arus terus ni, dia punya terminal dia tetap. Okey, yang panjang ni positif, yang pendek negatif. Okey, itu arus terus. Okey, direct current.
Kalau arus ulang alik, terminal dia akan bertukar-tukar macam ni. Okey, maksudnya pertukaran ni dalam masa 1 saat dia bertukar sebanyak 50 kali. Okey, dalam masa 1 saat pertukaran ni berlaku 50 kali. Sebab itulah frekuensi arus ulang alik kita sebut frekuensi dia adalah 50 Hz. Kan, frekuensi arus ulang alik yang kita gunakan dalam tajuk pita detik ataupun jangka masa detik tu, troli tu menggunakan arus ulang alik bernilai 50 Hz. Okey, maksudnya yang inilah pertukaran terminal tu berlaku sebanyak 50 kali dalam masa 1 saat. Okey, sekarang kita tengok macam mana arus ulang alik ni akan membentuk corak gelombang ataupun corak pada OSK. Okey. Jadi kita tengok, okey, mula-mula arus warna merah, kita tahu arus akan mengalir daripada terminal positif mengalir ke dalam terminal negatif. Okey. Jadi arus warna merah ni keluar daripada positif. Okey, lalu ikut perintang. Okey, dan arus warna merah kalau kamu lihat dapat mengalir dengan lengkap. Okey. Maksud arus mengalir dengan lengkap ni adalah arus keluar daripada positif dan dapat masuk ke terminal negatif. Itu kita namakan arus mengalir lengkap. Okey, keluar daripada positif, masuk ke negatif. Okey. Jadi bila arus warna merah ni dapat mengalir lengkap, okey, kalau kita lihat wayar ni dia bersambung dengan OSK. Okey, bawah dengan atas ni OSK Okey, jadi dekat OSK pun dia akan dapat mengesan arus warna merah ni dapat mengalir lengkap. Jadi dekat corak dia akan jadi macam nilah. Okey, dia akan jadi lebih kurang macam tu. Okey, kemudian dia akan bertukar pula. Sebab tu dipanggil alternating current. Dia akan alternate. Dia akan bertukar tanda terminal kat sini. Manakala bawah pula jadi positif. Okey, maksudnya yang bawah ni, yang warna hijau ni pula akan jadi terminal positif. Jadi arus akan keluar daripada terminal positif bawah ataupun cikgu gunakan marker warna hijau. Okey. Okey, jadi kamu lihat arus warna hijau macam mana? Arus warna hijau pun dapat mengalir dengan lengkap. Dia keluar daripada terminal positif, dia masuk dekat terminal negatif. Jadi arus warna hijau pun dapat mengalir lengkap. Jadi pada skrin OSK pun akan ada corak dia. Maksudnya OSK pun dapat mengesan arus yang warna hijau ni. Okey. Tapi kalau kamu lihat kat sini, okey, arus merah daripada atas ke bawah, manakala arus hijau daripada bawah ke atas. Jadi maksudnya arus merah dengan hijau tu mengalir dalam arah bertentangan. Mula merah mengalir dulu daripada atas ke bawah, lepas tu hijau pula mengalir bawah ke atas. Jadi dekat skrin OSK ni, dia akan jadi, corak dia akan jadi macam ni. Okey, so kita dapatlah satu gelombang lengkap. Merah dan hijau. Kita akan dapat satu gelombang lengkap kat sini. Okey, sebab ada merah dengan hijau. Okey, jadi itu baru dinamakan satu kitaran lengkap untuk arus ulang alik tu. Okey, kemudian bila dah merah, hijau, dia akan jadi balik merah. Okey, bila tengok merah ni pun dapat mengalir dengan lengkap. So, jadi bila merah mengalir lengkap, samalah. Corak pada skrin OSK akan jadi macam ni. Okey, lepas tu hijau pula. Okey. So, mengalir lengkap juga. Okey, sebab tu kita nampak biasanya arus ulang alik memang dia punya corak arus ulang alik pada skrin OSK memang bentuk dia gelombang. Macam kita belajar gelombang lah kan. Ada atas, ada bawah, ada atas, bawah, ada atas, bawah. Okey, maksudnya dekat skrin ni, yang cikgu lukis ni adalah dua gelombang lengkap. Kan, sebab kita tahu dalam arus ulang alik ni, satu saat 50 pertukaran tu. Maksudnya ada 50 gelombang ni. Okey, jadi maksudnya kat sini untuk dua je lah daripada 50 tu. Okey, yang penting sekarang ni kamu tahu kenapa dia atas, kenapa dia bawah. Kan, sebab dua-dua arus merah dan hijau ni dapat mengalir dengan lengkap. Jadi OSK pun dapat mengesan corak arus ulang alik tu. Okey, ingat, tapi yang ni, ini belum lagi melalui proses rektifikasi. Sebab kat sini cikgu nak tunjuk macam mana corak arus ulang alik tu terbentuk pada OSK. Okey, untuk gambar rajah bawah ni, barulah kita nak lakukan proses rektifikasi gelombang separa. Okey, half wave rectification. Okey, cara untuk lakukan rektifikasi gelombang separa ni, litar yang sama, cuma kita tambah satu diode dekat sini. So, dekat sini adalah simbol diode. Cikgu harap kamu dah kenal lah simbol diode Okey, so kalau kita tengok simbol diode ni, okey, dia punya corak dia ataupun dia punya simbol dia menunjuk ke arah kanan. Jadi maksudnya arus daripada kiri boleh mengalir ke kanan. Tapi kalau arus daripada kanan tak boleh mengalir ke kiri. Sebab kamu kena ingat, diode ni adalah membenarkan arus mengalir dalam
satu arah sahaja. Jadi arus daripada kiri boleh mengalir ke kanan, daripada kanan tak boleh mengalir ke kiri. Okey, istilah tu dipanggil pincang songsang. Kalau dia boleh mengalir, pincang hadapan. Kalau tak boleh mengalir, pincang songsang. Okey, boleh tengok video sebelum ni lah untuk penerangan pincang hadapan dan pincang songsang. Okey, dapat Okey. Jadi kita nak tukarkan arus ulang-alik ni kepada arus terus melalui proses rektifikasi separa. Okey, jadi kita ingat arus ulang-alik terminal dia bertukar-tukar, bermula atas positif, bawah negatif, kemudian bawah positif, atas negatif. Okey, jadi kita mulakan dengan arus merah. Okey, arus merah keluar daripada positif. Okey, so bila macam ni kita tahu arus daripada kiri boleh mengalir ke kanan kerana diode dalam keadaan pincang hadapan. Okey, forward bias. Diode in forward bias. Jadi dia keluar kat sini dan arus lalu ikut perintang dan arus masuk dekat negatif merah. Jadi arus keluar daripada positif dapat mengalir dengan lengkap masuk ke negatif. Jadi maksudnya arus merah ni dapat mengalir dengan lengkap. Jadi pada corak OSK akan terbentuklah macam ni. Okey, sama macam atas. Okey. Sekarang kita tengok pula kalau arus daripada positif yang warna hijau daripada bawah ni. Okey. Jadi arus keluar daripada positif. Okey. Lalu dekat perintang. Okey. Sampai dekat sini arus warna hijau ni tak boleh mengalir pada diode kerana waktu ni diode dalam pincang songsang. So kita tahu arus diode membenarkan arus mengalir dalam satu arah. Jadi arus daripada belah kanan ni tak boleh mengalir pada diode tu. Jadi arus warna hijau tu tak boleh mengalir lah. Jadi bila tak boleh mengalir dia tak dapat masuk ke negatif. Jadi arus warna hijau ni tidak lengkap. Okey, dia punya litar dia tidak lengkap sebab arus ni tak dapat mengalir lengkap. Okey, diode pincang songsang. So jadi pada OSK tak dapat menerima sebarang isyarat. Okey, OSK tak dapat menerima sebarang isyarat kerana arus warna hijau tidak dapat mengalir dengan lengkap. Jadi pada skrin OSK tak ada apa-apa isyarat, jadi corak dia akan jadi macam ni, mendatar. Okey, corak dia tu akan jadi mendatar pada paksi X ataupun corak dia tu pada inilah tempat yang paling bawah ni. Okey, sebab yang tegak ni paksi Y, yang ni paksi X. Jadi corak warna hijau tak ada hilang. Okey. Lepas tu akan jadi arus warna merah balik. Jadi arus warna merah, diode pincang hadapan mengalir lengkap. Jadi corak dia akan naik balik lah. Okey, lepas tu bila arus warna hijau, diode pincang songsang tak ada isyarat pada OSK. Jadi macam ni lah. So jadi pada skrin OSK tu hanya ada merah saja, warna hijau tak ada isyarat. Jadi sekarang asalnya arus ulang-alik corak dia macam ni pada skrin OSK. Bila kita tambah satu diode dah jadi corak macam ni. So corak ni lah kita namakan rektifikasi gelombang separa. Kenapa dinamakan separa? Sebab asalnya gelombang ada satu atas satu bawah. Sekarang ada satu atas sahaja, bawah dah tak ada. Sebab tu dipanggil di rektifikasi gelombang separa. Maksudnya separuh je daripada gelombang asal tu yang direktifikasikan. Separuh lagi dah hilang, tak ada. Dia punya isyarat dia tak ada. Okey, maksud kita dah berjaya tukar arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, tapi arus terus yang ni ataupun corak rektifikasi gelombang separa ni adalah corak yang tak stabil. Okey, kenapa kita katakan tak stabil? Sebab isyarat dia sekejap ada, sekejap hilang. Sekejap ada, sekejap hilang. Maksudnya inilah. Dia punya arus dia ada, lepas tu hilang. Lepas tu ada, balik hilang. Jadi maksudnya dia tak tetap lah, dia tak stabil. Dia tak seragam. Jadi nak bagi corak rektifikasi ni lebih rata ataupun dalam kata mudah lebih cantik ataupun arusnya lebih rata, smooth. Okey, istilah dia smooth. Kita akan tambah satu komponen lagi dalam litar ni iaitu kapasitor. Okey, kapasitor ataupun kapasitor. Okey, cara kapasitor tu ditambah dia mesti selari dengan perintang. Okey, ni kapasitor Okay, yang cikgu guna marker hitam ni, ini adalah kapasitor. Okey. Kapasitor ni, simbol dia nampak macam dry cell ataupun sel kering. Tapi kapasitor ni, dia punya terminal dia sama panjang. Okey, kapasitor ni, dia punya garisan ni sama panjang. Okey, kalau sel kering, satu panjang, satu pendek. Okey, kapasitor ni dua-dua sama panjang dan sambungan dia mesti selari dengan perintang. Okey, dia mesti selari dengan perintang, tak boleh bersiri, dia mesti selari.
Okey, kapasitor ni pula, sifat kapasitor ni dia boleh simpan dan buang cas. Dia boleh simpan cas elektrik dan juga buang cas elektrik. Jadi sifat dia lebih kurang macam power bank. Kan semua orang ada power bank, semua orang tahu power bank, dia boleh simpan dan keluarkan elektrik. Kan samalah konsep macam kapasitor. Okey, kapasitor boleh simpan dan buang cas elektrik. Okey. Okey, jadi kapasitor ni dia akan mengecas elektrik, dia akan simpan sedikit cas elektrik ataupun arus elektrik bila diod ni dalam keadaan pincang hadapan, iaitu arus warna merah. Kita tahu arus warna merah tadi dapat mengalir lengkap. Okey, bila kita tambahkan kapasitor, sebahagian daripada arus merah tu dia akan simpan dalam kapasitor ni. Dia akan ambil sikit. Kan kita tahu arus merah mengalir lengkap sebab diod pincang hadapan, sebahagian daripada arus tu disimpan dalam kapasitor. Okey. Manakala kapasitor ni pula dia akan buang cas, dia akan keluarkan cas yang dia simpan tadi semasa arus warna hijau. Kan kita tahu arus warna hijau tak dapat mengalir lengkap, jadi pada waktu itulah kapasitor ni dia akan backup, dia akan tolong support balik arus yang hilang daripada warna hijau tu dengan cara dia keluarkan balik arus yang dia dapat masa warna merah tadi. Faham Okey. Jadi waktu arus warna merah, kapasitor dia simpan sikit. Manakala kapasitor dia akan keluarkan balik apa yang dia simpan tu semasa arus warna hijau. Sebab arus warna hijau tak dapat mengalir lengkap kan. Jadi OSK tak dapat kesan. Kapasitor ni dia akan tolong balik, keluarkan balik, dia akan backup balik dia punya charge elektrik ataupun tenaga elektrik tu. Jadi corak dia pada skrin dia akan jadi, okey, corak dia akan jadi macam ni. Okey, so ini dia akan naik macam ni, and then dia turun sikit. Kemudian kat sini dia akan naik lagi, and then dia turun sikit. Okey, maksudnya adalah yang ni lah. Pada bahagian kalau kamu nampak macam tinggi sikit tu, dia sebenarnya sama dengan tinggi puncak ni. Okey, manakala yang ni dia akan turun sedikit sebab kapasitor tu dia akan keluarkan cas pada waktu ni. Okey, maksudnya pada yang bahagian tinggi ni, okey, ini adalah kapasitor sedang cas. Yang ni kapasitor sedang nyah cas. Okey, yang ni nyah cas. Okey, pada bahagian ni, puncak ni, kapasitor sedang cas. Pada yang ni, kapasitor sedang nyah cas. Samalah yang ni. Maksudnya kat bahagian puncak ni, kapasitor sedang cas. Okey, kalau cikgu nak lukis dekat sini, dia akan macam ni lah. Okey, dia akan naik sini, and then turun sini. Dia naik balik, dia akan turun sini. Macam itulah. Okey, maksudnya corak ni dah tak ada dah. Okey, biasa kalau dalam buku rujukan dia buat garisan putus-putus lah yang ni. Jadi maksudnya yang hijau tadi tu asalnya tak ada arus elektrik. Bila tambah kapasitor, nampak OSK dapat mengesan arus elektrik. Inilah OSK dapat mengesan arus elektrik. Jadi maksudnya kapasitor ni dia tolong ratakan balik arus yang dihasilkan daripada rektifikasi tu. Okay, dia dah berjaya tukar daripada ulang-alik kepada arus terus yang lebih rata dengan tambah satu kapasitor. Okay, diod memang kena ada dan tambah lagi satu kapasitor dia untuk meratakan corak rektifikasi. Okay, jadi kita dah berjaya tukar daripada arus ulang-alik yang macam ni, ada atas bawah kepada yang atas sahaja, iaitu daripada ulang-alik yang ni AC kepada yang ni adalah DC, direct current. Okay, proses tu adalah dinamakan rektifikasi gelombang separa sebab kita pakai satu diod. Okay, boleh. Jadi untuk subtopik ni memang agak teknikal, jadi memang kamu kena faham betul-betul arus ulang-alik tu dengan arus terus tu. Okay, kena faham diod tu macam mana, pincang hadapan, pincang songsang, sebab dia berkait dengan subtopik yang sebelum ni. Okay, jadi jumpa lagi dalam video akan datang untuk rektifikasi gelombang penuh. Okay, jumpa lagi. Terima kasih.